Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Rosti dan juga Hafizi Azaman. Kami sebenarnya bersiaran secara langsung daripada rumah. Kita mengadaptasi kepada norma baru. Inilah norma baru pekerjaan kami di bidang penyiaran, juga boleh bersiaran daripada rumah sebenarnya. Dan dalam awal ni pagi, seperti biasa kita membincangkan topik-topik dan juga isu-isu semasa. Kali ini kita ingin menyentuh mengenai isu pendidikan dan juga pelajaran. Di mana kita tahu sejak pandemik COVID-19 ini melanda, isu pembelajaran iaitu isu pendidikan ini telah pun berubah mood daripada secara bersemuka kepada dalam digital dan sebagainya. Dan sebelum ni Kementerian Pendidikan KPM menerusi Perbahanan Kota Buku PKP membangunkan aplikasi KPM e-textbook reader bagi memudahkan murid mendapatkan buku teks sekolah secara digital. Dan antara lain KPM berkata aplikasi itu akan memberi akses buku teks sekolah secara digital kepada murid yang akan memulakan sesi persekolahan ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula Rabu sehingga 26 Januari ini, Fizi. Jadi kita bincangkan lebih lanjut berkenaan dengan topik ini dan bersedia melalui talian Skype adalah orang yang tepat sekali untuk berkongsi dengan anda berkenaan dengan topik ini untuk sama-sama kita bincangkan adakah ia baik, adakah ia ada masalah-masalah tertentu ataupun isu-isu yang boleh kita huraikan dan juga bincangkan bersama-sama. Beliau adalah Muttalib Osman, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kota Buku. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Muttalib. Selamat pagi. Sihat tak? Okey, sihat. Alhamdulillah, bersiaran pada rumah. Okey, Encik Muttalib, first kali kita nak lihat kepada berita buku teks secara digital ni. Adakah ia bagus untuk perkembangan pendidikan negara? Kenapa sekarang? Kenapa tidak lebih awal? Dan adakah ketika PKP ia datang idea ni atau bagaimana? Pasal buku teks digital ni sebenarnya kita Perbadanan Kota Buku kita ni adalah syarikat milik KPM. App ni sebenarnya kita dah buat lama dah. Kita pernah keluarkan tahun 2018 saya rasa. Kan? Masa itu saya belum jadi CEO-nya, tapi kita pernah keluarkan sekali 2018 tapi tidak cukup. Tidak cukup dia punya buku-buku teks yang kita convert lah kepada digital. Now saya tak boleh nak kata dah cukup sebab ada beberapa macam sekolah rendah kita akan buat start 13 bulan 2 nanti. Dan kemudiannya ada macam mana saya katakan kejap lagi, tapi nak boleh kata lengkap tu dah ada bagus sikit ada pada tahun 2018 tu. Kita ambil peluang ini sebab sebenarnya kita bukanlah satu-satunya badan yang menyediakan buku teks ini. Boleh dapat juga daripada Delima, pelantar yang menilik KPM, iaitu tapi itu kena masukkan ID pelajar. Dekat situ pun dah ada dah yang saya tengok yang mereka sebar luarkan, cuma apa beza dengan kita adalah kita dalam format EPUB. EPUB ni lebih ringan, lebih mudah kita nak download dan senang kita nak bawa ke mana-mana. Berbanding dengan PDF tu berat kalau kita pakai macam handphone, dia storage dia besar kan. So nak simpan dalam handphone tu payah sikit lah. Yang kita punya ni memang dalam app, boleh download, kemudian boleh guna lah di mana-mana. Kita bukanlah satu-satunya badan yang menyediakan buku teks ini, kita adalah antara alternatif dia lah. Sebab tapi kalau apps kita satu-satunya. Jadi setiap kopi itu sama seperti buku teks secara fizikal itu, dan bagaimana agak yang proses transmitkan ataupun data-data itu semua daripada buku teks secara fizikal itu dialihkan ke dalam digital pula. Mungkin dapat ceritakan di sini proses tadi. Sebab kita ni macam tech provider lah, kita hanya bahan-bahan semua. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam buku teks anak-anak tu, kami convert sebiji, cuma dia hak kami punya dia dalam handphone saja. Kan? Bahan dia kurikulum dia, silibus dia kita tak ada buat perubahan langsung, memang sebiji ya. Cuma dalam masa akan datanglah kita akan ada yang lebih interaktif lah, sebab itu juga adalah perancangan KPM sekarang lah, buku teks interaktif. Dia lebih macam bila ada gambar tu ada bergerak-gerak sikit, lebih menyeronokkan dan lebih sesuai untuk tarik minat murid yang dah boring baca buku biasa-biasa ni. Mereka kan suka benda yang bergerak, benda yang boleh di slide-slide. Waktu mereka suka main game tu. Baca buku betul, mereka malas. Anak saya sendiri baca buku betul dan 5 minit. Bagi tab 3 jam. Geram juga, tapi kita kena ikutlah, itu masa mereka lah.
Dan Encik Muttalib rasakan bahawa adaptasi kepada buku teks digital ni sebenarnya dia lebih menarik. Bagaimana dengan mereka-mereka yang sebelum ini, sebab kalau kita lihat sebelum buku teks kita buat dekat paper terlebih dahulu. Ada yang berpandangan, ada yang berpendapat bahawa lebih suka baca paper yang boleh dipegang, boleh dilihat dengan jelas, berita-berita dan sebagainya. Jadi adakah perkara yang sama juga akan berlaku kepada murid-murid bila buku teks secara fizikal tu dah tak ada depan mata, hanya kena melalui paparan? Ada orang kata kepuasan membaca tu kan. Jadi bagaimana dengan foto-foto tu? Ada juga yang dilihat ke macam mana? Benda pertama yang kami nak tegaskan sini bahawa kami bukanlah nak menggantikan buku teks biasa, betul. Kami adalah alternatif. Contohnya ada alasan-alasan kata buku teks tertinggal dekat kampung ke, masa banjir buku teks ni hilang. So apa alternatif? Kita nak tunggu beli buku teks baru ataupun dapat buku teks baru mungkin lambat. Apa alternatifnya? Itulah kita ada buku teks digital ini. Ia sebagai pelengkap saja. Bukan kita nak ganti. Saya sendiri pun percaya bahawa buku teks yang betul itu buku teks fizikal tu, atau buku fizikal sendirilah, macam saya sendiri memang baca buku fizikal lebih seronok. Bagi itu pendapat saya, tapi lebih seronok. Tapi ini bayangkanlah kita nak menuju kepada IM 4.0, kita kena berubah. Saya sendiri pun try berubah, try baca e-book. Saya harap apa yang kita buat ini selain daripada alternatif, ia mungkin membawa perubahan, dapat selesaikan. Mungkin macam kita tulis dalam press conference, mungkin dapat selesaikan masalah selama mana kita komplain beg berat ke, buku hilang ke, kena curi ke. So kita ada alternatif untuk masalah-masalah tersebut. Ia satu alternatif yang perlu kita pertimbangkan lah. Jika tidak, kita tak akan berubah dan kita stuck bahawa dengan nostalgia buku fizikal itu lebih baik. Kita cuba. Baik, menarik untuk kita bincangkan mengenai buku teks secara dalam digital ini sendiri. Dan kita tahu Encik Muttalib, kawasan-kawasan di seluruh negara kita ini meliputi ada kawasan di bandar, kawasan di luar bandar, pelajar-pelajar yang ada di situ. Jadi mungkin ada kekangan dari segi capaian internet itu sendiri. Mungkin ada penyelesaian dan juga ada pembaharuan yang dilakukan oleh Pempadan Kota Buku untuk memastikan walaupun pelajar-pelajar itu berada dalam kawasan yang tidak mempunyai akses kepada internet ataupun capaian internet yang begitu baik, mereka masih lagi mampu untuk mencapai ataupun membuka aplikasi dan juga dapat menyemak buku-buku teks itu semua. Mungkin boleh dibaca secara offline ke ataupun bagaimana? Mungkin diperincikan. Itu saya nak tekankan di sini. Kalau internet slow tu kami tak boleh nak bantu banyak. Cuma apa yang dalam kami punya jangkauan adalah untuk buka apps ni memang kami kena ada internet. Kan? Untuk download itu perlu ada internet. Tapi lepas pada tu kan, first time kita download saja, lepas pada tu dah tak perlu dah. Dan memang dia boleh disimpan di dalam handphone ataupun dalam laptop dengan file dan storage yang kecil. Itu yang bagusnya lah. Format EPUB ni berbanding dengan PDF yang ada yang diorang sebarkan sekarang ini. Kita betul-betul ringan. Jadi kalau kita buka pun dia dalam satu handphone yang spek biasa dah muat dah. Tapi kalau nak tolong daripada segala kelajuan internet tu, itu memang luar bidang kuasa kita lah. Apa yang kita cuma boleh buat adalah ia ringan, ia mudah disimpan. Dan lagi satu adalah sebenarnya dia tidak boleh transfer ke siapa-siapa tu. Benda itu saya buat demi menjaga hak cipta kita punya terbitan lah. Kita duk bercakap soal amanah, hak cipta penerbitan pun kita main langgar tu. Itu saya rasa tak patut. So nak bantu dengan anak-anak ni, saya hanya boleh bantu benda tu ringan dan senang dibawa di mana-mana. Jadi kita lihat kepada buku teks e-digital ni sebagai satu penyelesaian masalah kepada masalah yang dihadapi oleh murid-murid sebelum ini yang Encik Muttalib katakan hilang buku, buku rosak, buku-buku lama, buku teks yang dah rosak dan sebagainya. Kadang-kadang kita dapat dulu, Hafizi ingat tak, kita dapat dulu terkeluar kulit lah dan sebagainya. Jadi ada yang muka surat hilang lah kan, diconteng dan sebagainya. Jadi mungkin penyelesaian kepada alternatif masalah-masalah tersebut. Jadi Encik Muttalib, kita nak lihat juga kepada sambutan apabila buku teks ini, e-books ini telah pun diberikan kepada pelajar, kepada ibu bapa. Bagaimana sambutan daripada mereka? Adakah baik diterima ataupun ada perkara-perkara yang dibangkitkan yang boleh kita tambah baik di masa depan? Satu benda dulu, kita cerita pasal baik je lah. Benda ni kena baik, kena cerita dulu.
yang yang bagusnya dia meningkat lah. Untuk hari pertama kita lancarkan, yang kita bagi tahu pada semua orang itu, total download ada 349,521. 521 total downloadnya. Benda tu dalam masa satu hari. Saya rasa benda tu antara benda baik lah yang boleh kita raikan. Yang tak baiknya adalah banyakkannya komplain kenapa tak ada buku teks sekolah rendah. Kan? Buku teks sekolah rendah. Itu saya kata buku teks sekolah rendah kami tengah dalam proses pembikinan. Kita punya janji, saya telah tulis dalam Facebook, kita punya janji selepas Chinese New Year kita insya-Allah kita akan dapat dah. Walaupun janji tapi insya-Allah agak akan dapat buku teks. Ini bermakna sekolah menengah saja yang ada buku teks tu. Sebab kami pun kekangan kami adalah apa yang kami dapat itu adalah bahan-bahan yang telah diberi oleh KPM. Kami kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu, dia ada KBSM dan KSSM. Buku-buku teks yang KBSM ini hak ciptanya masih dipegang oleh para penerbit. So apa yang kami boleh convert kepada digital ini semua buku-buku KSSM. Kurikulum standard sekolah menengah. Yang mana hak cipta penerbitannya adalah milik KPM. Sama juga dalam kes sekolah rendah. Kami boleh buat pun darjah 1 sampai darjah 5. Darjah 6 masih untuk kohort baruan, untuk KSSM, diorang tahun ini baru buku teksnya ada. Bukan sebab kami tak nak buat, tapi bendanya kita tertakluk kepada KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita ucap terima kasih lah sebab bagi kita peluang untuk convert semuanya. Dia ada 557 title semuanya. Berperingkat, tapi untuk sekolah rendah saya janji 13 bulan Februari 2021 ini. Dan Encik Muttalib, bila kita cakap pasal digital ni sudah pasti banyak perkara perlu kita pertimbangkan lah. Antaranya sekiranya berlaku orang kata hack, ada tukar-tukar muka surat ke dalam buku teks e-books tu, sekiranya berlaku masalah-masalah tersebut, ada cara-cara tertentu yang boleh ditangani. Ada potensi tak sekiranya ada berlaku hacking terhadap e-book ke untuk menjejaskan murid-murid ke, ada pihak-pihak tertentu yang nak sabotage ke, bagaimana kita boleh lihat perkara ni? Yang itulah perbezaannya antara kita punya format. Format kita EPUB kan, e-publication. Berbanding dengan PDF. Yang EPUB ni memang saya kata tadi kan tidak boleh ditransfer. Jadi bila mana ia tidak boleh ditransfer, ianya untuk potensi untuk dihack, untuk diubah spy itu rendah. Dan berbanding dengan PDF, you boleh tengok sekarang ni PDF ramai orang download kan. Macam-macam link ada, daripada Pandai adalah, saya tengok tu daripada Pendidik Tuju pun ada. Itu apa yang mereka ambil daripada 5. Yang daripada kami memang benda itu insya-Allah lah, tak nak jamin kata tidak pun tidak boleh, tidak akan berlaku. Itu kita punya kelebihan berbanding dengan buku teks PDF ini. Baik, Encik Muttalib sudah pun lama dalam bidang penerbitan buku-buku ni semua, dan Encik Muttalib juga telah pun melalui fasa daripada buku di fizikal dan melalui PDF dan juga EPUB. Bagaimana agaknya Encik Muttalib sebagai orang yang berpengalaman dapat ceritakan, adakah penerbit-penerbit luar sana juga perlu menawarkan EPUB ataupun format EPUB berbeza dengan format PDF ini, begitu juga dengan agensi-agensi kerajaan ke, mungkin mereka boleh mempertimbangkan untuk mengeluarkan kalau statement ke dari segi EPUB, bukan dari segi PDF, kerana PDF boleh ditransfer, boleh diedit dan sebagainya. Mungkin ada dari segi keberkesanan dan juga mungkin ada kelebihan EPUB itu sendiri. Itu yang saya macam perjuangkan convert kepada EPUB ini, kerana betul-betul ia selamat. Macam orang takut kalau buku-buku kita di-share secara haram, buku-buku kita diubah secara haram. Dalam format EPUB insya-Allah benda tu tak ada. Sebab tu kita di Book Capital, kita Perbadanan Foto Buku ada kita punya portal untuk jual beli e-book ni sendiri di bookcapital.my. Dekat situ semua kita jual EPUB. Kita berharap para penerbit yang nak convert buku-buku mereka kepada bentuk digital dalam EPUB boleh hubungi kita. Benda ni sangat bagus sebab you bayangkanlah kalau saya sendiri kalau sekali travel kita kena bawa 4-5 buku dalam beg pun, itu pun kalau naik Asia dah kena banyak lebih dah kan sebab berat. Tapi dalam sekarang ni bila ada EPUB ini, ia ada dalam handphone saya, tak perlu nak ada internet pun kita dah boleh baca dah. Benda tu dia kata
saya tak nak kata ia menggantikan, sebab saya sendiri pun suka buku fizikal, suka bawa buku, suka pergi Kinokuniya tu cium bau kertas sedap. Tapi ia sebagai alternatif apabila kita tak dapat sumber buku tersebut, kita punya alternatif lain, iaitu kita punya EPUB lah, buku-buku digital kita. Kita harap semua orang terima benda ni as salah satu alternatif lah. Kalau takut nak bergantikan pun. Dan Cik Muttalib, last kali boleh bagaimana kita nak kepada pelajar-pelajar berkemahiran pula dan kepada pelajar-pelajar golongan khas contohnya, bagaimana mereka ni boleh adaptasi e-book digital ni? Bagaimana, ada cara-cara pendekatan lain, apps tu ada suara ke, macam mana boleh kita pastikan bahawa mereka juga tak ketinggalan? Sebab tu saya kata yang tadi, dalam ke depan ini ataupun sekarang ni pun, kalau dalam kita punya e-book textbook ni, ia ada versi akan datang akan lebih interaktif dengan video dan animasi. Ini untuk kita tarik golongan beginilah, untuk lebih bagi mereka pemahaman lebih. Memang ada animasi, saya dah tengok lah. Boleh tengok, saya rasa ada beberapa buku yang memang kita dah letakkan. Namanya buku teks digital BDTI, buku teks digital interaktif. Ada, dia lebih menyeronokkan lah berbanding buku teks biasa ini. Okey, baik. Terima kasih kepada Ketua Pegawai Eksekutif Perbanan Angkutan Buku, Encik Muttalib, atas perkembangan itu, atas perkongsian mengenai buku e-textbook ini sendiri. Dan apapun, kita akan berehat dulu seketika. Selepas ini kita akan kembali membincangkan mengenai buku e-digital ini. Terima kasih kerana setia bersama kami di Awal Pagi membincangkan bagaimana adaptasi pelajar kepada e-textbook ataupun buku teks digital yang sekarang ini telah pun diedarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, dan kita harapkan ia dapat membantu menyelesaikan banyak perkara. Tetapi sebelum itu kita nak luaskan perbincangan kita kepada setiap sudut 360 darjah. Kita nak bersama dengan Datin Seri Ismailina Ismail yang merupakan Yang di-Ketua Mimbar Pemufakatan Ibu Bapa Mimbar, untuk sama-sama kita bincangkan manfaat, kelebihan, masalah, isu dalam buku teks digital ini. Assalamualaikum, selamat pagi Datin Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datin Seri, pertama sekali kita nak lihat kepada respon ibu bapa sendiri apabila mengadaptasikan kepada buku teks digital ni. Apa feedback, apa cadangan-cadangan, apa masalah-masalah yang diutarakan oleh ibu bapa dalam anak-anak mereka mula belajar melalui buku teks digital ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hafizi. Sebenarnya bila mana dikongsikan tentang e-textbook ni, pandangan yang diberikan adalah berbeza. Ada yang negatif kerana sebenarnya e-textbook ni bukanlah sesuatu yang baru. Mungkin dari pihak Kementerian Pendidikan Malaysia e-textbook ni adalah baru, tetapi sebenarnya e-textbook ni ada juga pihak-pihak yang telah menggunakan e-textbook sebelum ni. Jadi yang positifnya adalah mereka kata okey, sekarang ni beg kita dah makin ringan, maknanya paperless, dan dia menjawab kepada soalan-soalan alam sekitar, dari segi beg berat, buku tertinggal kat sekolah, itu kebaikannya. Tetapi kita tak nafikan juga bahawa ada juga, saya ingatkan mula-mula saya ni macam orang tua, macam bukan orang tua tapi macam yang akan sukakan buku fizikal. Tapi sebenarnya bila saya tanya pada anak-anak yang muda pun, saya baru perasan bahawa kita ni sebenarnya sebagai manusia, Allah jadikan kita, walaupun kita berada di zaman yang berbeza, tapi kita ada dua jenis manusia. Maknanya satu jenis manusia yang boleh terus tengok melalui gadget. Okay. Satu lagi adalah orang yang macam mana advance pun teknologi, dia masih nakkan buku dia. Ya. Datin, minta maaf saya mencelah sedikit dan saya nak lihat kepada respon
ibu bapa kepada buku, tadi Datin ada menyatakan bahawa ada pelajar yang suka, ada pelajar yang boleh katakan kurang gemar sedikit berkenaan dengan buku teks digital ni. Jadi kita nak lihat kepada penglibatan secara langsung kepada pelajar-pelajar pendidikan khas. Bagaimana mereka boleh akses dengan jayanya buku teks digital ni. Kita tak mahu juga mereka ini ketinggalan daripada segi pembelajaran sekiranya terdapat masalah-masalah tertentu kepada buku teks digital. Adakah ia hanya boleh dibaca sahaja tetapi interaktifnya tiada, dan ada pihak-pihak ataupun golongan-golongan khas, contoh pelajar-pelajar OKU, orang kelainan upaya yang terpaksa menggunakan buku teks lama ataupun menggunakan cara ataupun kaedah-kaedah yang lama untuk memastikan bahawa mereka tidak ketinggalan. Bagaimana kita mahu memastikan bahawa mereka ni tidak ketinggalan dalam usaha kita memastikan bahawa IR 4.0 ini sampai ke akar umbi, sampai kepada pelajar-pelajar kita. Ya, ini adalah zaman-zaman digital, ramai orang ataupun pelajar, kanak-kanak dan sebagainya sukakan e-digital, e-books ini. Mereka banyak habiskan masa dalam kepada laptop, kepada telefon pintar sendiri. Jadi kita nak pastikan bahawa golongan-golongan ataupun orang-orang kelainan upaya, OKU, pelajar-pelajar ini mereka tidak ketinggalan dari segi pembelajaran tersebut. Dan saya difahamkan Datin boleh menjawab soalan ini pada kita rehat dahulu seketika. Kita akan kembali selepas ini. Selepas ini kita akan sambung kepada soalan berkenaan. Baik, masih bincangkan mengenai pelajar menggunakan e-textbook ataupun buku teks digital. Kita bersama dengan Datin Sri Ismailina Ismail yang Ketua Mimbar Pemufakatan Ibu Bapa Mimbar. Datin Sri, tadi Datin Sri ada menyambung berkenaan dengan bagaimana respon ibu bapa terhadap perkembangan tersebut. Jadi mungkin Datin Sri boleh sambung daripada jawapan Datin Sri tadi. Okey, tadi saya bercakap tentang kebaikan kepada e-textbook. Kita cakap pasal ia boleh mengurangkan beban beg, paperless, ia akan membantu digital literasi. Sebab tak ramai orang yang sebenarnya, walaupun ada golongan-golongan yang masih ketinggalan dalam literasi digital ini, dan kepada mereka yang dah ada pun literasi digital, mereka akan bergerak ke fasa yang kedua, iaitu digital fluency. So benda-benda ni adalah bagus selaras dengan perkembangan teknologi kita. Namun ada juga isu-isu keburukan, bukan keburukan lah. Pada saya tidak melihat ia sebagai satu keburukan secara total. Sebab apa saja yang kita nak perkenalkan, perkembangan yang baru sentiasa ada pro and cons. Jadi kalau bercakap tentang e-textbook ni, kita bercakap juga tadi saya dengar juga tentang blog pertama tadi tentang Kota Buku. Memang Kota Buku adalah satu entiti. Dan kita juga sebenarnya bagi pihak KPM, kita ada juga bahagian sumber dan teknologi pendidikan, iaitu BTPN, yang juga buat e-textbook. Jadi banyak sebenarnya bila bercakap tentang publisher, individu, saya juga pernah di approach oleh seorang cikgu yang cuba juga untuk buat a better version of e-textbook untuk membantu ibu bapa dan juga anak-anak yang lain. Jadi bila timbullah pihak-pihak yang sebegini, kita kena melihat sebagai ibu bapa, kita nak tahu juga siapakah entiti yang sebenarnya boleh kita boleh sandarkan tentang kesahihan, tentang maklumat yang terkini, format yang terkini. Perkara benda itu adalah isu-isu di samping tentang isu biasa seperti gadget. Dari segi nak download, saya sebenarnya sebelum start tadi saya cuba juga, saya dapat satu link, saya nak cuba download e-textbook tapi tak berjaya. Jadi perkara-perkara ini memerlukan banyak inisiatif sebenarnya daripada semua pihak. Baik, Datin, kita cakap mengenai pelajar pendidikan khas ni, kita tahu cara untuk ataupun pendekatan untuk kita mengajar mereka dan juga pendekatan untuk kita menyampaikan sesuatu ilmu itu mesti melalui interaktif dan juga kreatif sebagai contohnya. Bagaimana e-textbook ni mungkin boleh diolah sebagai satu platform yang juga turut menyediakan platform seperti ada masukkan grafik-grafik dan juga ada masukkan elemen-elemen kreatif di situ supaya penyampaian itu sampai
kepada murid-murid pendidikan khas ini secara ringkasnya, Datin Sri? Okey. Sebenarnya bila bercakap tentang murid yang berkeperluan khas, sebenarnya ia adalah suatu dia sebenarnya luas. Pendidikan khas dari segi apa? Dari segi lembam, lambat untuk mendapat, buta ataupun pendengaran. Jadi bila macam saya adalah badi kepada sekolah menengah pendidikan khas. Kita ada 3 jenis blind, B1, B2, B3. B1 ni totally blind. So B2, B3 tak ada masalah sebab dia ada bahan sokongan yang lain untuk membantu dengan kalau ada e-textbook. Tetapi bila totally blind, sekarang ni isunya adalah dia langsung tak nampak, segalanya berdasarkan kepada pendengaran. Jadi kreativiti e-textbook itu harus dipelbagaikan. Sekarang ni mereka menggunakan perisian JAWS dan NVDA. Tetapi di masa akan datang, kalau e-textbook nanti dipelbagaikan, pihak yang berkenaan harus memikirkan tentang keperluan khas yang pelbagai. Jadi maknanya bila anak kita special dari segi apa? Dari segi pendengaran, dari segi pemikiran, penerimaan pembelajaran ataupun dari segi pendengaran. Jadi saya fikir bahawa banyak lagi kalau boleh kita nak improve kualiti e-textbook kita. Yang kedua, ada juga ibu bapa cakap dengan saya tadi, kalaulah e-textbook ni boleh dibuat dari segi bentuk bab per bab. Jadi tidak perlulah bila sekarang ni apa yang ada adalah buku satu buku. Tapi kalau dapat diperincikan lagi bab by bab, jadi ia akan dapat membantu dan menarik minat untuk anak-anak ni dengan e-textbook. Okey, baik. Kita terima kasih kepada Datin Sri Ismailina Ismail yang Ketua Mimbar Pemufakatan Ibu Bapa Mimbar. Banyak sebenarnya yang kita mahu bincangkan bersama dengan Datin Sri tapi masa sangat mencemburui kita. Kita tidak dapat melakukan perbincangan dengan lebih lama kerana masa telah pun sangat tak cukup sekarang ni. Okey, baiklah, terima kasih kepada kedua tetamu kita. Kita bincangkan bagaimana pelajar dan juga ibu bapa boleh mengadaptasi norma baru buku teks e-digital yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, dalam mana kita tak dapat nak hadir ke sekolah, pelajar-pelajar tak dapat nak hadir ke sekolah dan sekolah ditutup, hanya dibenarkan kepada pelajar-pelajar yang ambil peperiksaan saja. Jadi ini adalah norma baru, inilah era baru, era pandemik COVID-19. Dan dengan itu Awani Pagi berakhir di sini. Saya Hafizal Zaman. Saya Hafizul Rosli langsung daripada rumah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.